Okey, kita mula sekarang Buku semua dah sedia Okey, latihan minggu lepas, hari Senin lepas. Okey, dah buat Okey, nombor 4. Okey, berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran. So, nombor 4A ni yang mana imej, yang mana objek. Okey, K dia 1/2. So, kalau K 1/2, maksudnya K kurang daripada 1. Kalau K kurang daripada 1, maksudnya apa? Imej besar ke kecil? Kecil. Imej kecil. Jadi sekarang, tahulah imejnya yang mana? Imej sama dengan? A. A. So, jadi objek adalah? B. B. Okey, itu untuk untuk A lah. Okey, untuk B, yang mana imej, yang mana objek? Macam sama besar je. Dia memang sama besar sebab dia 1. Okey, so sebenarnya ni tak kisah mana-mana pun. Okey, sebab dia terbalik dan saiz dia sama besar. So yang mana imej, yang mana objek kita tak dapat tentukan. So pilihlah mana-mana pun boleh. Apa-apa jawapan awak boleh. Okey, kalau dalam buku jawapan dia A ialah objek, B ialah imej, atau B ialah objek atau A ialah imej. Itulah kata mana-mana pun boleh. Awak kata A objek pun boleh ataupun A imej. Okey, untuk B mana-mana. Kalau awak kata A objek, maka B ialah imej. Salah je. Okey, kalau B objek, A imej. Sebab dia 1 sama saiz. So tak ada masalah. Okey, kalau C? C yang mana objek, yang mana imej? Okey, negatif menunjukkan objeknya songsang, terbalik. Okey, belakang dia 2. Imej dia B. Imej dia B. A. A. Kenapa A? Sebab dia negatif, so dia songsang. Dia songsang. Tapi belakang dia 2. Bila 2 maksudnya K-nya besar pada 2 lah kan? Jadi bila K besar pada 2, dia adalah lebih besar imej dia. So jadi A adalah imej, B ialah objek. Okay. Itu je jawapan dia. Okay. Ada masalah yang ini? Tak ada Kita pergi nombor 5. Lukis imej di bawah pembesaran pada pusat P dengan faktor skala K berikut. Okey, kalau yang pertama ni saya ada jawapan dia. Okey, nak buat dia senang je Saya awak sambungkan sahaja setiap bucu. Okey, sambungkan antara bucu dengan pusat pembesaran. Okey, lepas tu nak lukis awak kira lah jarak bucu dia ke pusat berapa. So sebab dia 1, maksudnya saiz dia sama besar. Okey, jarak dia mesti sama lah. So kalau sini 4, sini pun mesti 4. Okey, 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. So tanda pusat. Okey, yang ini pun sama, jarak dia 4. So 1, 2, 3, 4. Kat sini pun sama, 1, 2, 3, 4. Okey, yang lain kita boleh ikut je dah gambar yang ini. Okey, gambar-gambar yang lain. Okey, kalau B. Okey, sama juga awak sambungkan bucu dengan pusat. Sambungkan bucu dengan pusat. Okey, sekurang-kurangnya awak ambil 3. Okey, awak kira jarak objek dari pusat ni berapa? So kalau kita tengok kat sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 3, 7. So sini pun sama lah. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah kira ke? Betul 7 ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, kenapa kurang titik ni? Okey, kalau yang ini pula jarak dia berapa ni? Sekejap saya tengok balik. Oh, salah titik. Jangan saya padam. Bukan 7, rupanya 5. Saya salah tengok titik. Ataupun macam ginilah. Kira jarak sini ke sini berapa? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, tegak 15. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6. Okey, image dia 1/3 kecil. Okey, kecil daripada objek 1/3 maksudnya kita kena bahagi 3 lah semua ni. 6 bahagi 3 dapat 2. 15 bahagi 3 dapat 5. Jadi image berada jarak dia 5, 3. Okay, kalau awak tengok kat sini image dia awak akan dapat 3. Okay, sekejap ya. Saya ambil warna lain. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. So, awak akan dapat titik dia kat sini. Okey, sama juga dengan yang lain, awak kira jarak dia berapa. Jarak daripada objek ke pusat. Okey, contohnya yang ini, nak ke titik sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, sini 15. Sini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So sama macam yang ini, jadi objek image dia akan jadi sebab dia 3, kita kena bahagi 3 lah. Bahagi 3 sama dengan 5, ini bahagi 3 dapat 2. Sama juga macam yang ini, kita kira lah. Daripada pusat 5, 2. Okey, 1, 2, sinilah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Okey, dapat titik kat sini. Okey, yang lain kita boleh ikutlah kalau sini panjang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 bagi 3, jadi objek akan 3 lah. 1, 2, 3. Letak sini. Lepas tu sambung je. Okey, faham Untuk soalan C ni jawapan dia salah. Okey, tak ada jawapan. Sebab tak tally. Okey. Ya, di soalan ini kita abaikan. Okey. Tak boleh nak letak jawapan dia. Okey, sebab jarak dekat sini kalau kita tengok sekejap titik ini ke pusat sini jarak dia 1, 2, 3, 4. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kalau kita bahagi 2, 4 bahagi 2 dapat 2, 7 bahagi 2 dapat 3.5. Okey, so dia punya jarak dia ini 4, 2, 1, 2, 1, 2, 3, setengah. Okey, tak dapat jawapannya. 1, 2, 3, setengah, 1, 2, titik sini. Okey, kemudian tak sama dah yang lain. Okey, dah lain. Okey, tak betul lah. Untuk C tak ada jawapan. Abaikan. Okey, untuk lukis objek pula, kita kena tukar dia punya faktor skala lah. Terbalikkan faktor skala. Okey, kalau faktor skala untuk image 2, jadi objeknya dia akan jadi faktor skalanya adalah 1/2. Terbalik kan? Okey, maksudnya objeknya akan jadi lebih kecil. Sebab ini image.
Okay, caranya pun sama juga, awak sambungkan, abaikan gambar image tu, sambungkan pusat dengan bucu image. Cikgu, Ya. cikgu. Yang soalan A ni kan Aha. K dia 2 kan? Aha. Dia tak jadi negatif 2 ke? Tak. Dia tak ada negatif. Negatif hanya menunjukkan kalau dia tu songsang macam ini. Soalan yang ni. Ini menunjukkan nanti objeknya akan berada kedudukan dia bertentangan dengan image. Okay, kalau dia positif bermaksud dia kedudukan dia sama dengan image. Maksudnya kalau P kat sini, image dengan objek akan berada pada kawasan yang sama. Okay, dia tak akan jadi negatif. Dia hanya akan jadi kalau dia nombor bulat, dia akan jadi pecahan. Okay. Okay. Sama juga yang ni. Ini dia akan jadi, kalau objeknya kita akan guna negatif 1/2 lah. Maksudnya image-nya akan berada pada, objeknya akan berada arah bertentangan dengan image. Okay, dan image dia adalah lebih kecil. Ini. Okay, yang ini. Lebih kecil. Okay, cara nak lukis dia, mula sambung bucu dengan bucu. Bucu dengan pusat, sambungkan. Okay, lepas tu kita kira lah macam juga sebelum ni. Nak cari image. Kira berapa jarak daripada bucu ke pusat. So kalau saya ambil yang ini, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Okay, yang sini pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey, kalau dia 1/2 maksudnya kita image-nya kita kena bahagi 2 lah. Bahagi 2, jadi image-nya akan berada jarak dia 5 kotak daripada pusat. Tinggi di sini akan jadi 8 daripada pusat. So kita kira lah. Kalau tinggi dia akan jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia punya tepi dia pula 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan dapat dia punya bucu untuk yang ini dekat sini. Okay, faham Okay, yang lain nak ikut pusat pun tak apa ataupun ikut panjang sisi je. Kalau yang ini, kalau awak tengok jarak dia ini, jarak sini 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1. Jadi image dia daripada sini samalah satu bahagian dia. Sebab ni 2. Jadi bila 1/2 kita ambil satu bahagian sahaja. So 1, 2, 3, 4, 1. So titik bucu itu akan ada kat sini. Yang lain pun sama, ini panjang dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jadi ini akan jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yang lain pun sama, sambungkan sahaja. Okay, 1, 1, 2, 3, 4, 1. So sini pun samalah. 1, 2, 3, 4, 1. So dapat. Sambungkan. Okay, dapat dah dia punya image. Okay, faham? Faham tak macam mana nak lukis image ni? Nak lukis objek. Boleh ikut? Ada orang tak? Saya takut terputus ni. Tak ada masalah ada ni. Okay, sebab semua senyap. Okay, B. Sama juga. Okay, abaikan lukisan yang dah ada tu. Mula-mula kita sambungkan sahaja pusat ke bucu. Okay, lepas tu kita kiralah jarak dia berapa. Okay, bila K sama dengan 1/3 maksudnya image dan objek akan berada pada arah yang sama. Okay, pada pusat. Okay, dan juga K dia untuk objek itu terbalikkan 1/3 dia akan jadi 3. Okay, so sekarang image dia jarak sini bucu ini dengan pusat ini 1, 2, 3, 1. Jadi dia 3 kali ganda lah daripada ni. So kena ada 3 lah, ini baru 1. Tambah lagi 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. So 1, 2, 3. So bucu dia kat sini. Okay, yang lain nak ikut garis pembesaran ni pun boleh, garis ini ataupun awak kira je. Kalau sini panjang dia 2,
image kat sini akan jadi sebab 3, dia akan jadi 6 lah. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letak titik. Okay, ini pun sama. 1, 2. So, sini akan jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sama juga dengan yang lain. Yang ini 2, dia akan jadi 6 juga. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil pembaris, gariskan. Okay, gariskan setiap bucu. Dapatlah dia punya objek. Okay, kalau C pula, dia negatif bermaksud objek dia akan berada pada arah bertentangan. Okay, dia akan terbalik dan berada pada pusat dia bertentangan lah, bukan pada arah yang sama. Okay, dan dia punya saiz pula dia akan jadi negatif 2 lah. Okay, saiz objek akan jadi lebih besar. Okay, jadi sama juga sambungkan bucu dengan pusat. Bucu dengan pusat sambungkan, panjangkan sahaja. Okay, so samalah. Kita tengok jarak dia. Mana saya punya pen ni? Okay, jarak sini adalah 1. So, objek ni mesti 2 lah. 1, 2. So, kat sini. Kalau yang ini pula, ataupun ini. Ini jarak dia 1, 2. So, dia akan jadi 4 lah. 1, 2, 3, 4. Tandakan. Okay, yang ini pula 1, 2, 3, 4. Okay, atas ini akan jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, lepas tu sambung lah. Kira lagi yang lain. Ini panjang dia sampai sini 6. So, sini akan jadi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tandakan. Okay, yang ini 2, ini akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sini pula 1, 2, sini akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sambungkan titik, dapatlah dia punya objek. Boleh faham cara nak cari image, cari objek Ada soalan? Okay, lukisan mesti guna pensel. Setiap garisan tu mesti garis dengan pembaris. Kalau tak guna pembaris, tak ada markah lah. Okay, mesti guna pembaris dan pensel. Okay, garis yang ini ni, awak buat 1, 2 cukup, tak payah buat semua bucu. Okay, cukup dia buat 1, 2, 3. Okay, tak perlu banyak-banyak. Okay, kita kira pula berkaitan antara luas image dengan faktor skala dan juga luas objek. Okay, formula dia adalah, okay, formula ni akan diberi dalam rumus. Kalau awak tak ingat, awak boleh tengok dalam rumus. Okay, luas image sama dengan K kuasa 2 darabkan dengan luas objek. Okay, so kalau nak cari luas objek, okay, kalau luas objek sama dengan luas image bahagi K kuasa 2. Okay, so apa jawapan ini? Apa jawapan A? Okay, luas image dia bagi 84. Luas objek atau skala negatif 2. So, negatif 2 kuasa 2. Berapa jawapan dia untuk A? Siapa boleh bagi jawapan? 21. 21. Okay, betul. 21. Okay, B. Kita nak cari faktor skala pula. Okay, K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi luas objek. Okay, mana pen? Okay, luas image bahagi luas objek. Luas image 27, luas objek 3. Jadi dia punya image faktor skala berapa? 1/3. 1/3 salah. 1/3 ke? Sekejap K kuasa 2 sama dengan 9 kan? So K sama dengan punca kuasa 9. Berapa? 3. 3. Oh. Okay. Kenapa 1/3 kat sini?
Saya salah kat mana? Luas image bahagi luas objek. Oh, patutlah. Siapa tahu apa saya salah? Apakah Sepatutnya 3/27. betul. 3 bahagi 27. Okey, betul. Saya salah tulis. Okey, sepatutnya luas image yang ini 3. Mana pen ni? Mana pen saya hilang? Tak gerak. Okey. Okey, luas image 3, ini image, ini objek 27. Okey, so kan dapat sini 1/9. So jawapan dia punca kuasa 1/9, 1/3. Okey, C apa jawapan dia? Luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So 3 kuasa 2 darab dengan 7. Apa jawapan dia? $63. 63. Okey, D? D sama macam A. Betul. Jalan kerja dia. Apa jawapan dia? 1/4. 1/4. Betul ke? Tak sama. Okey, luas objek sama dengan luas image 729 bahagikan dengan negatif 3 kuasa 2. Okey, awak akan dapat 81. Bukan 1/4 Okey, C. Silap. Cikgu silap. C. E. Tengok E bagi jawapan E. E betul 1/4. Okey, E 1/4, D 81. Okey, boleh Tak ada masalah Okey, macam mana dapat 1/4? Okey, sama je K kuasa 2 sama dengan luas image 2, luas objek 8. Salah 32. So akan dapat 1/16. Jadi K sama dengan punca kuasa 1/16, awak akan dapat 1/4. Okey, itu jawapan untuk E. Okey, penyelesaian masalah. Ajar menunjukkan satu logo untuk sebuah kedai. Logo tersebut akan digantung di dinding kedai di bawah satu pembesaran dengan faktor skala 5. Okey, so kita tahu K sama dengan 5. Hitung bagi image logo tersebut panjang sisi AD. Okey, sisi AD ini adalah objek. Okey, gambar ini adalah objek. So kita nak cari image dia. Okey. Kita tahu K sama dengan apa? Okey, K sama dengan panjang sisi image bagi panjang sisi objek. Okey, ini K sama dengan panjang sisi image bagi panjang sisi objek. K sama dengan 5. AD sama dengan 9. Okey, AD sama dengan 9. AD adalah objek. Betul tak? AD tak tahu image yang seberapa, objeknya adalah 9. So nak cari AD, 9 awak bagi naik atas. So 9 darab 5 lah. So akan dapat AD sama dengan 45. Okey. Luas image logo pula. Okey, kita dapat cari luas image objek. Luas objek. Luas objek berapa? Ini bentuk apa? Bentuk apa ni? Trapezium. Trapezium. So kita boleh cari luas objek menggunakan luas trapezium lah. So luas trapezium sama dengan apa? Macam mana nak cari luas trapezium? Satu per dua A tambah B tambah darab dengan
Tinggi. Tinggi. Okey, tinggi dia dah bagi, ini tinggi dia adalah 6. Okey, kita cari luas objek. Nanti kita guna formula yang luas imej sama dengan K kuasa 2 luas objek. So, akan dapatlah luas objek 1/2 darabkan dengan 9 tambah 5 ni, sisi yang selari ni, darabkan dengan tinggi dia 6. Okey, awak dapat 42 untuk objek. So, luas imej sama dengan K kuasa 2, 5 ni adalah K. Sebab K adalah 5, so 5 kuasa 2 darabkan dengan 42, awak dapat jawapan dia 1050. Okey, itu untuk nombor 2. A2. Nombor 3 pula, sudut DAD yang ini. Objek 60, jadi imej dia berapa? Macam mana kita nak cari sudut untuk imej dia? Kita tahu berapakah jumlah sudut untuk imej dia. Objek 60. Jadi imej berapa? Tak tahu. Okey, untuk pembesaran jumlah sudut objek dengan imej sebenarnya adalah sama. Okey. So kalau objek dia 60, so imej pun 60. Okey, sudut tidak akan berubah bagi sebarang pembesaran. Tu kena ingatlah. Okey, untuk sudut bagi pembesaran, okey, sudut tidak akan berubah. Dia akan sama dengan objek. Okey, so jawapan dia 60 sahaja. Okey, ada soalan untuk A? Kalau tak ada, kita akan pergi yang B, soalan terakhir. Tak ada Tak ada cikgu. Okey, soalan B pula, rajah menunjukkan sebuah model kereta permainan. Okey, model kereta permainan dengan panjang 10 cm, lebar 4 cm, tinggi 3 cm. So, mana kita nak tahu yang panjang 10 cm? Awak kena ingat yang panjang adalah yang paling panjang. So, antara lebar kereta ni, so ini akan jadi panjang. Okey, ini akan jadi panjang 10. So, yang ini akan jadi lebar 4. Tinggi yang inilah. Ini tinggi 3. Okey, ingat yang panjang sentiasa yang paling panjang lah. Okey, Encik Linden ingin menghasilkan kereta permainan untuk dijual dengan menggunakan faktor skala 3. So, K sama dengan 3 kepada model tersebut. Hitung panjang dan lebar kereta permainan itu. Okay, so senang je lah. Okay, kita guna, kalau dia bagi K nak cari panjang, kita guna yang panjang imej bahagi dengan panjang objek sama dengan faktor skala. Okay, so awak akan dapat. Ini pun cukup. Okay, faktor skala 3, maka semua panjang sisi adalah 3 kali ganda. So, panjang dia 10 kali 3, lebar dia 4 kali 3. So, dapat ini. Okay, kalau awak buat rumus dia macam ni lah. K sama dengan panjang imej bahagi dengan panjang objek. So, nak cari panjang imej sama dengan K darab panjang objek. Okay, sebab tu K dia 3, panjang dia 10. So 3 kali 10, 30. So kalau lebar pun samalah. 3 kali dengan 4, dapat 12. Kalau tinggi dia pula berapa? Walaupun tinggi dia tak minta. So tinggi kereta tu berapa? Berapa tinggi dia? Berapa tinggi kereta permainan itu? Siapa boleh beritahu? Berapa? Ada orang? Cikgu Amirul Hafiz kata 9. 9 betul. Itulah 9. Okey, tinggi dia, okey, faktor skala dia 3, darabkan dengan tinggi dia adalah 3 cm. Okey, darab dengan 3. So, dia akan jadi 9. Okey.
Okey, nombor 2, jika Encik Linda perlu membuat satu tapak letak kereta permainan itu, hitung luas minimum tapak letak kereta permainan tersebut. Okey, kalau nak buat tapak letak kereta, kita hanya guna yang ini je lah. Yang panjang kali lebar ni. Okey, so kita cari dulu luas tapak model dia. Okey, luas dia adalah 4 kali 10. Faktor skala dia 3. So nak cari luas image, K kuasa 2 darab dengan luas objek. Okey, luas tapak kita akan dapat 40. So luas tapak kereta tu K kuasa 2 darab dengan luas objek. So kita akan dapat 360. Boleh ya? Soalan ni bagi senang je ni. Okey, ada soalan? Untuk pembesaran. Tak ada eh? Kalau tak ada, kita akan masuk kepada bab 5.3. Okey, gabungan transformasi. Hari ni kita akan masuk yang bab lukis-lukis je. Okey, sebab ini pun awak kena faham betul-betul lah. Kalau tak faham nanti masalah nanti. Okey, gabungan transformasi ni apa? Okey, gabungan transformasi adalah gabungan antara semua transformasi yang awak dah belajar sebelum ni. Okay, awak dah belajar translasi. Masa form berapa ni awak belajar ni? Saya tak ingat lah form berapa awak belajar. Okay, awak dah belajar translasi, pantulan, putaran. Ini saya rasa form 1 ke form 2 awak belajar ni. Saya dah lupa. Okay, yang ini pembesaran awak baru belajar tadi. Kalau tak ingat, kita tengok balik apakah translasi. Translasi bentuk dia mesti ada kurungan dan dia ada nombor yang bahagian atas dengan bahagian bawah. Okey, bahagian atas ni adalah pergerakan ke kiri atau ke kanan. Kalau positif maksudnya dia akan bergerak ke kanan, kalau dia negatif bergerak ke kiri. Yang bahagian bawah ni pula adalah pergerakan atas atau bawah. Okey. Gerakan atas bawah ni kalau negatif maksudnya dia bergerak ke bawah, kalau positif maksudnya dia bergerak ke atas. Itu adalah translasi. Okay, contohnya dekat gambar ni lah, ini objek. So objek tu akan bergerak 4 negatif 3, maksudnya dia akan bergerak 4 unit ke kanan dan 3 unit ke bawah. Dia mesti gerak kiri kanan dulu baru atas bawah. Okay, kiri kanan atas bawah. Negatif bawah. Positif atas. Okey, so awak akan dapat image dia dekat sini. Pantulan pula. Okey, pantulan mesti ada garis pantulan. Garis pantulan kalau X sama dengan 5 maksudnya dia tegak. Okey, X ini sebab dia akan berada pada X, kita panjangkan garisan dia tegak. So ini adalah garis X sama dengan 5. So pantulan macam cermin lah. Kalau jarak dia daripada paksi pantulan ni 2, dekat image ni pun 2. Okay, kalau sini 3, sini 3. Lukis image ni akan terbalik lah untuk pantulan. Putaran pula dia ada 3 benda yang kena tahu. Yang pertama mesti ada sudut putaran, arah putaran, lawan arah jam ke ataupun ikut arah jam, dan juga pusat putaran. Okay, mesti adalah kalau ini putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 65. So mula-mula kita tandakan pusat dia 65 dulu. 65 tandakan dulu pusat dia. Okey. Arah dia lawan arah jam, maksudnya arah dia ke bawah ni lah. Okey, jadi awak ambil bucu pembaris tu awak sambungkan 90 darjah. Ataupun kalau awak boleh agak, kita guna kotak-kotak je. Contohnya kalau macam ini jarak dia adalah 1, 2, 3, 1. Jadi dekat image dia pun sama. 1, 2, 3, 1. Dia mesti 90 darjah lah. Jadi arah dia akan jadi 90 darjah. Okay, ini adalah putaran. Pembesaran yang kita dah belajar sebelum ni lah. Pembesaran mesti ada 2 benda. Pertama, pusat. Yang kedua, faktor skala. Okay, cara nak carinya tentukan pusat dia dulu berapa. Okay, lepas tu baru kita buat dia punya garisan pembesaran tu lah. Okay, so kalau gabungan ni kita akan gabungkan 2 jenis transformasi.
dua jenis penjelmaan. Okey, sama ada translasi pantulan ke atau mana-mana lah. Mana-mana. Kita tengok contoh kat sini. Okey, sebelum contoh sinilah. Untuk menentukan objek apabila image diberi. Okey, tadi tu kalau dia suruh cari image. Kalau untuk tentukan objek image diberi, transformasi translasi perlu dilakukan secara arah bertentangan. Okay, kalau tadi dia bagi translasinya 2 negatif 4, kalau kita nak cari objek dia bagi image, dia akan jadi terbalik. 2 akan jadi negatif 2, negatif 4 akan jadi 4. Okay, ini untuk translasi. Okay. Untuk translasi, nak cari objek, dia akan bertukar, arah dia bertukar. Kalau putaran pula, okay, putaran contohnya kita bagi tadi putaran ikut arah jam. Ikut arah jam, kalau kita nak cari objek, dia akan jadi ikut lawan jam. Lawan arah jam. Okay, dia kena terbalik lah. Kalau pembesaran pula yang macam kita cari image objek tadi tu, untuk pembesaran. Okay, kalau faktor skala dia bagi 2, image dia 2, nak cari objek, macam tadi kita buat, dia akan jadi terbalik 1/2. Okay, saya tengok contoh sekejap lagi lah. Okay, satu objek boleh dilakukan lebih daripada satu transformasi dan akan menghasilkan image berdasarkan transformasi yang terlibat. Okay, secara umumnya gabungan transformasi A dan transformasi B boleh ditulis sebagai transformasi AB atau transformasi BA mengikut tertib transformasi yang dikehendaki. Jadi kalau gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Okay, kalau dia kata gabungan transformasi AB, jadi aku nak cari yang B dulu. Kita cari image B dulu, dah dapat image B, baru kita cari image A. Satu dulu, baru dua. Okay. Okay, raja di bawah menunjukkan langkah-langkah untuk menentukan image atau objek bagi satu gabungan transformasi AB. Okay, kalau dia bagi objek, dia dah bagi gambar objek, dia suruh transformasinya ialah AB. Jadi kita kena ikut apa arahan B tu dulu, apakah B dulu. Lepas tu lukis image dia bawah transformasi B. Dekat image yang baru tu baru kita buat yang A. Dapatlah lukis image dia. Faham Tapi kalau dia bagi image, okay, dia suruh lukis objek. Okay, jadi kita kena buat A dulu. Kita buat objek A, tapi dia mesti berlawanan lah daripada apa yang dia bagi. Okay. Lepas tu baru buat transformasi B. Contoh. Okay, raja di sebelah menunjukkan beberapa segi tiga dilukis pada satah kertas. Diberi bahawa transformasi P ialah translasi 31, Q putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34, R ialah pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. Kita tentukan image bagi segitiga A di bawah gabungan transformasi P kuasa 2. Okay, P kuasa 2 ni bermaksud P kali P lah. Okay, translasi sahajalah 31, 31. 2 kali 31, 31. Okay, so macam mana nak lukis image? Ini image. Jadi jawapan dia yang mana satu. Jadi kalau translasi 31 ni tak ada masalah lah sebab dia sama. So kita gerak 3, 1. 3 ke kanan, 1, 2, 3. 1 ke atas, 1. Ini satu image pertama kat sini. So yang kedua sekali lagi 1, 2, 3, 1. So kita dapat bucu dia kat sini. Jadi kita tahulah image bagi PP ni adalah T. Okay. Image pertama tadi, image kedua. So jawapannya adalah segitiga T. Boleh faham? Tak faham tanya Okay, yang kedua pula adalah RQ. Transformasi RQ, jadi kita nak cari image. Sebab ini nak cari image, jadi kita kena cari Q dulu. Transformasi Q dulu. Okay, transformasi Q adalah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 34. Jadi tandakan dulu pusat dia 34. 34. So ini pusat dia. Pusat putaran dia. Okay, ambil satu bucu ni, buat garisan. Okay, lawan arah jam maksud dia akan bergerak ke sini. Dia bergerak ke sini, naik atas.
Dia akan pusing ke sini. So 90 darjah bermaksud sini ikut jam. Dia akan turun bawah lah. Okay. So dia akan bergerak ke sini lah. Pusat ke bawah. Okey, jarak sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1. So 1, 2, 3, 4, 5. Satu. Sebelah sini ke? Tengok jawapan lah. Mana tadi gambar? Ini. Okey, ini dia. Jarak dia berapa tadi? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, yang ini pula jarak dia berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okey, yang lain kita boleh agak lah. So 4, 4. Kita dapat Q yang pertama. So R dia pula pembesaran pada pusat 80 dengan faktor skala 2. So tandakan 80. Okey, buat garisan pembesaran ni. Okey, so dia punya image 2 kali ganda besar dia. Okey, kalau jarak sini 1, 2, 3, sini akan jadi 1, 2, 3 lagi lah. 2 kali ganda. Okey, kalau yang ini pula 1, 2, 3, 4, sini akan jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau akan dapat sini jawapannya adalah W. Boleh faham? Boleh ikut? Cikgu, Ya, dia nak kira yang putaran tu. kira putaran. Okey, sekejap saya padam dulu. Okey, macam ni lah. Okey, putaran dia bagi 3, 4 ni pusat dia. Mesti tandakan pusat dulu. Okey, 3, 4. 3, 4. Okay, sebenarnya nak senang ada pembaris. Okey, tandakan. Kata orang nak buat bucu mana yang ini kan. Ambil pembaris, samakan. Okey, lawan jam maksudnya dia akan bergerak arah ini. Okey, so maksudnya dia akan turun ke bawah lah. Okey, dia akan turun ke sini, lawan jam. So 90 darjah kalau pembaris, jarak di sini ialah 1, 2, 3, 4, 5, 1. So 1, 2, 3, 4, 5, 1. So titik tu akan berada kat sini. Yang ini pula jarak dia dengan pusat ni adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jadi image dia pun samalah. Ya, tak apa, kita gariskan dulu. Okey, so image dia akan jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kat sini. Okey, kalau bucu ni sambung je lah. Dia straight 4. So turun bawah lah 1, 2, 3, 4. Jadi awak sambungkan. Awak dapat image dia kat sini. Untuk A2. Boleh? Kalau ada pembaris senang sikit guna bucu je. Bucu pembaris tu dia dah 90 darjah. Okey, terima kasih. Okey. Okey, yang seterusnya. Yang ni nak cari objek. Dia lukis image, dia suruh lukis objeknya di mana. Okey, dalam rajah di sebelah, the trapezium G double prime tu ialah image bagi satu objek di bawah gabungan transformasi. Okey, transformasi ni adalah untuk cari image. Pembesaran pada pusat 1, 4 dengan faktor skala -2. Kalau V putaran 180 darjah pada asalat, W pantulan pada garis, Y sama dengan 1. Tentukan objek bagi trapezium G double prime ni di bawah gabungan transformasi WV. Okay, kalau nak cari objek, kita akan buat W dulu baru V. Tapi ini kita kena terbalikkan. Okay, kalau untuk pembesaran, pusat sama tak berubah, faktor skala akan berubah. Faktor skala dia akan jadi berapa?
Sebab kita nak cari objek ni. So kita kena terbalikkan dia. So faktor skala dia akan jadi berapa? Daripada negatif 2 dia akan jadi macam sebelum ni, order lukis image. Kita terbalikkan dia. So dia akan jadi apa? Ingat lagi tak? Baru je belajar tadi. Dah lupa? Kalau dia nombor bulat, negatif tetap sama negatif. Tapi dia akan jadi 1/2. Okey, putaran 180 darjah. Kalau pada 180 darjah tak ada masalah, dia akan sama. Tapi kalau dia 90 darjah, arah dia akan bertukar. Okay, kalau arah lawannya akan jadi arah ikut jam. So 180 darjah pusing kiri kanan tetap sama. So V tak ada masalah. Kalau W pantulan pada garis Y sama dengan 1 pun tak ada masalah. Pantulan berada pada mana-mana pun tak akan berubah. So yang T ni yang kita kena ubah. Okay, jadi nak buat kita kena buat W dulu. Pantulan pada garis Y sama dengan 1. Okay, kena tahu garis Y sama dengan 1 sama di mana. Okay, Y sama dengan 1 adalah dekat sini kan 1. Jadi image dia akan jadi melintang. Garis pantulan dia akan jadi melintang macam ni lah. Ini Y sama dengan 1. Jadi lukis dulu image dia. Yang ini naik atas 1, 2, 3. Jadi sini pun kena 3 jarak daripada paksi pantulan 1, 2, 3. Yang ini pun sama 1, 2, 3. Sini pun 1, 2, 3. Okey, garis siap. Lepas tu jarak sini pula berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 kat sini. Okey, sini pula ada lagi 2. So tambah lagi 2, 1, 2. Okey, so gariskan. Dapat dia. Kenapa mula-mula dia 3 ke? Ni. Sebab jarak bucu ni ke paksi pantulan ni 3. 1, 2, 3. Jadi yang image dia pun mesti 3 juga daripada paksi pantulan. 1, 2, 3. Okey. Okay, sekarang dah dapat yang W, kita nak cari V pula. V putaran 180 darjah pada asalan. Asalan di sini pusat dia. Okay, so kita ambil satu bucu, kita gariskan. So image ni pun mesti garis lurus lah sebab 180 darjah adalah garis lurus. So jarak dia kat sini kalau kita tengok 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. So sini pun samalah juga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini. So automatik kita dapat jawapan dia F. Dapat satu bucu pun dah cukup. So jawapan ini adalah F. Okay, kalau nak jelas yang inilah. Okay, lukis dulu dia punya paksi pantulan untuk W. Dah lukis dia punya image. Cari dia punya putaran pula. Okay, putaran asalan pusing kiri kanan tetap sama. Dia akan dapat jawapan dia adalah F. Okay, kalau untuk B pula. Okay, dia VT, nak cari objek, kita cari V dulu. Okay, cari V. Maksudnya ini, kan yang ini ni, gambar G ni, buat garis lurus pada asalan. So kira jarak lah, jarak sini 3, 2, sini pun mesti sama lah 3, 2 juga. So kita akan dapat image dia kat sini. Okay, untuk V. Kemudian T, T pembesaran pada pusat 1, 4. Tandakan pusat 1, 4 ni, okay, dia negatif Bila negatif, dia mesti objek berada bertentangan pada image dia. Okay, pusat dia mesti bertentangan lah. Okay, so kalau sini jarak dia dari pusat adalah, okay, sini jarak dia, ini dikira 1, sini dikira 2. So jadi image dia 1 sahaja. 1 sinilah. Okay, so yang lain kita boleh ikut. Kalau sini 2, sini akan jadi 1. Sini 2, sini 1. Sini 1, 2, 3, 4. Sini akan jadi 1, 2. Dia akan bagi 2 lah. So sini pun sama. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini akan jadi 3. Tandakan. Lepas tu sambung je. Dapatlah jawapan dia adalah C kat sini. Okay, jawapannya adalah C.
Boleh? Ya, kalau objek nak cari, dia bagi image nak cari objek. Sekejap ya. Okey. Okay, yang ini pula dia bagi titik. Okey, titik sebenarnya lagi mudah lah daripada gambar tu. Okey, rajah sebelah menunjukkan titik P dan titik Q pada satu kartes diberi bawah transformasi A translasi, B pantulan, C putaran 90 darjah. Okey, A tentukan image bagi titik P di bawah gabungan transformasi A, B. Okey, so kalau nak cari image. So kalau image, ingat tak payah tukar apa-apa dia punya transformasi ni. Kita kena start cari dekat B dulu. Okey, B dulu. So kalau B adalah pantulan pada garis Y sama dengan X. Y sama dengan X maksudnya dia adalah inilah. Ini adalah Y sama dengan X. Kalau Y1, X1. Kalau Y2, X2. Kalau Y3, X3. Okay, dia garis lurus macam ni. Okay, so dia nak cari image bahagi titik P. So jarak sini adalah satu kotak. So sini pun mesti satu lah. So ini adalah titik image yang pertama. Okay, itu B. Okay, nak cari A pula. Translasi negatif 52. Negatif 5 bermaksud dia bergerak ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian 2 dia naik atas 2. 1, 2. Okay, so ini adalah image akhir dia. Okay, dekat situ. Okay, sinilah. So koordinat dia ialah negatif 1, 8. Dia faham ini gambar cantik sikit lah. Gambar saya lukis tak cantik. Okay, lukis paksi dulu, paksi pantulan, paksi pantulan Y sama dengan X ni. Okay, jarak sini 1, so image pun 1 jugalah. Lepas tu 5 unit ke kiri, 2 unit ke atas. Okay, kalau nombor 2 pula, dia cari BC, kita cari C dulu. Okay, saya buat sini lah. Okay, C adalah putaran 90 darjah ikut arah jam. Okay, kita buat tanda dulu pusat dulu. Di pusat 58 sini. Okay, so ikut arah jam. Ikut arah jam aja awak sambungkan ni dulu. Kalau ikut arah jam bermaksud dia akan bergerak naik ke sini lah. Okay, arah dia ke sini. Ke arah jam. So dia bergerak ke sini. Okay, ada pembaris, guna pembaris. Ukur je dapat 90 darjah. Kalau tak ada, kita ukur jarak. Pusat ni ke sini. So sini 1, 2, 3, 4, 1. Ini pusat, ini bucu. Okay, so 1, 1, 2, 3, 4. So sini pun 1, 2, 3, 4. Kenapa lain ni? Oh, 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Okey, itulah tu. Saya salah pusing. Salah pusing saja. Okey, kemudian B. Pantulan pada garis YX. Okey, so jarak sini ke sini adalah 1, 2, 3. Jadi sini pun 1, 2, 3. So dapatlah jawapan dia 7, 1. Okey, itu untuk nombor 2. Boleh faham Okay, kalau nombor 3 yang B pula, dia suruh cari titik Q ialah image. Dia suruh cari objek dia. Okay. Transformasi CA. Jadi kita kena tukar dia punya transformasi ni. Okay, kalau A translasi 52, dia akan jadi translasi 5 negatif 2. Kemudian C putaran 90 darjah ikut arah jam, dia akan jadi lawan arah jam. Okay, so cara nak buat dia, kita ada gambar Saya tak ada bagi jawapan ni B ke? Tak ada. Saya lukis kat sini lah.
Di manakah dia punya image untuk Q? Saya padam. Okay, Q kalau image kita kena buat C dulu, nak cari objek kita kena buat C dulu lah. C ialah putaran ikut lawan arah jam pada pusat 58. 58 adalah dekat sini. Okay, ini adalah dia punya pusat. Okay, gariskan. So dia lawan arah jam bermaksud dia akan bergerak ke sini, ke bawah. Okey, so sini 1, 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 1. Kita akan dapat dia punya yang pertama dekat sini. 90 darjah. Okey, kemudian dia ada A. A translasi 5 negatif 2. Hadis. Okay, 5 maksudnya 5 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5. 2, negatif 2 turun bawah 1, 2. So ini adalah titik K itulah. Pada kita tentukan titik K. So K itu berada di sini. Okay. Boleh? Oh, ini jawapan dia tadi. Okay, ini dia punya putaran. Ini translasi. Okay, untuk semasa menentukan objek, tertib transformasi dipertimbangkan secara songsang dengan tertib menentukan image di bawah gabungan transformasi yang sama. Boleh faham? Kita cuba buat latihan sekejap lagi. Okay. Latihkan diri. Sekejap saya ke kelas untuk anak saya. Okay, aku cuba buat dulu sekejap. Saya buka kelas untuk anak saya sekejap. Dah. Lampu dah. Okey, dah dapat jawapan belum? Apa jawapan untuk nombor 1A? Tentukan imej bagi pentagon J di bawah gabungan transformasi AB. So kalau nak cari imej, kita kena cari apa dulu? Kita kena buat transformasi apa dulu? Untuk A. Kita buat yang mana? Cuma diam je ni. Kita kena buat transformasi B dulu. Cari imej dengan transformasi B.
Okay, putaran 180 darjah pada pusat 10. Okay, cari dulu pusat dia kat mana. 10 dekat sini. Okay. Okay, jadinya putaran 180 darjah maksudnya dia akan terpusing terbalik lah. Okay, jarak sini adalah 4. So sini pun mesti 4. 180 darjah garis lurus je. 1, 2, 3, 4. So titik dia kat sini. Okay, yang ini pula tambah lagi 2. So 1, 2. Yang ini pula jarak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. So sini pun mesti 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tambah lagi 2. Okay dah. Belum. Okay, ada 2 kat sini. Okay, ambil pembaris, sambungkan. Ya. Tak apa-apa. Ha? Okey. Sekejap ya. Macam salah je. Oh, ini salah. Sekejap. Okey, ini kat sini. Ini dekat sini. Okay, ini lurus. Ini sini, ini sini. Okay, itu image dia. Ini pembaris yang saya tak ada pembaris. Kemudian A, pantulan pada garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Macam ni lah. Okay, saya guna warna lain. Ada orang tak kat sini? Ada cikgu. Oh, senyap je, risau saya cakap sama seorang. Tiba-tiba putus kan. Okay, kalau awak tengok ini image objek yang ini dengan yang ini, kita akan dapat nombor 2 jawapan dia. Okay, sorry ya ada gangguan sikit lah anak saya, sikit lagi nak habis ni. Okay, B. Okay, saya padam dulu. CA, nak cari C dengan A. Saya padam dulu yang lain. Okay, nak cari image untuk CA. Okay, kita kena cari A dulu, pantulan pada garis YX. Okay, so image kat sini kita buat kat sini je lah dia punya garis pantulan dia. Garis pantulan ini lah. Kalau 2, 2, 4, 4, 6, 6. Membaris gariskan. Okay, jarak ini setengah. So ini kat sini, ini setengah, ini pun kat sini. Yang ini jarak dia 2,5. So ini saya kat sini. Okay, lepas tu ini dah dapat dah. Kita sambung dia. Okay, kemudian ada 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 1, 2. Nah, ini sambung je. Okay, untuk A kita dah dapat. Untuk cari C pula. Pembesaran pada pusat 6, 7. 6, 7 pusat dia. Okay, pusat dia kat sini lah 6, 7. Berada dekat bucu sini. So image ni kalau kita besarkan kita akan dapat jawapan dia 3 je. Kita boleh agak lah jawapan dia adalah nombor 3. Okay, tu je cara dia. Okay, kalau nombor 2 pula dia suruh cari objek. So kita kena cari berlawanan lah. Dia cari objek. So kalau translasi 3, 2 dia akan jadi
Berapa? Apa perlawanan kepada 3, 2? So boleh beritahu translasi 3, 2, kalau kita nak cari objek, kita terbalikkan 3, 2 ni, dia akan jadi apa? Arah dia akan jadi terbalik. Dia akan jadi apa? Berapa? 2, 3 salah. Negatif Dia akan jadi negatif. Kalau positif, dia akan jadi negatif untuk translasi. Okay, so dia akan jadi negatif 2. Okay, kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Okay. So kalau B putaran 270 ikut arah jam pada pusat 65, dia akan jadi apa? Kalau kita terbalikkan dia. Okay, putaran tak berubah, pusat tak berubah. Yang ini yang akan berubah. So dia akan jadi apa? Ikut arah jam akan jadi lawan jam. Lawan arah jam. So ikut ni potong. Okay, kalau pantulan tak terjejas apa-apa. Pantulan kita ikut je yang ini. Pantulan tak akan ada perubahan. So kita tukar objek bagi segitiga N di bawah gabungan transformasi AC. So kita kena cari A dulu lah. Kalau nak cari objek, kita kena ambil yang A dulu. So ini image. A adalah translasi negatif 3, negatif 2. So dia akan bergerak 3, 2, 3, turun bawah 2, 1, 2. Okay, so kita akan dapat image untuk A itu adalah T. Okay, T ni adalah image dia. Untuk yang pertama lah A, kemudian C, pantulan pada garis X tambah Y sama dengan 6. Bila X kosong, Y sama dengan 6. Bila Y kosong, X sama dengan 6. So awak buat garisan. Ini garis pantulan dia. Okay, jadi daripada sini kita akan dapat jarak sini adalah 1, sini pun 1. Sini 1,5, sini setengah 1. Okay, jadi kita akan dapat jawapan AC adalah P. Jawapannya adalah P. Okay, kalau B pula? Kalau B pula? Saya perhatikan sikit anak kelas saya. Okay, so B, macam mana pula B? Okay, B kita buat B dulu. B ialah putaran 270 darjah lawan arah jam pada pusat 65. So kita kena tanda pusat 6, 5, ini pusat dia. Okay. So kita dah ambil satu bucu. Kita ambil bucu yang ni lah. Ini lurus senang sikit. Okay, bucu ini dia akan bergerak lawan arah jam. Lawan arah jam maksudnya dia akan bergerak ke sini lah lawan arah jam. Okay. Okay, kalau ini 90 darjah, sini 180, jadi 270 dia akan ke sini. So titik ni akan berada di sini. Okay, yang ini pula sama juga kalau buat garisan ini. Okay, ini 90 darjah. Ini okay. Ini 180, 180 sini. 180, jadi ini. Jadi U ini adalah image untuk B yang pertama. So daripada image U ni,
kita akan cari yang A pula, translasi negatif 3, 2. So geraklah. 1, 2, 3, 1, 2. So kita akan dapat jawapan dia apa? Jawapan akhir dia yang mana satu? Untuk transformasi BA ni. Apa jawapan dia? Satu, dua, tiga, satu, dua. 1, 2, 3, 1, 2. Jadi jawapannya adalah apa jawapannya? Saya tak faham je gini. Jawapannya adalah image dia S. Okey, awak akan dapat jawapan akhir dia yang ini. Faham tak faham ni? Saya tak faham je lagi ni. Okey, tengok yang last sekali. Okey, diberi bawah transformasi U. Ini dia semua dia punya translasi, transformasi. Pelajar di sebelah menunjukkan beberapa titik dilukis pada satu kertas. Okey, tentukan image bagi titik T di bawah gabungan transformasi UU. U kuasa 2 adalah UU. Okey, UU ialah translasi. So, 4 negatif 1, 4 negatif 1. Jadi, daripada titik ni, 4 maksudnya bergerak ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Negatif 1 maksudnya ke bawah 1. Okey, ini baru yang U pertama. So, U kedua gerak lagi 4. 1, 2, 3, 4, 1. Okey, so jawapannya adalah E. Kita dapat jawapan dia yang ini. Okey, kalau image untuk WV pula, kita kena buat yang V dulu. Ingat kalau nak cari image, kita kena buat yang V dulu. Okey, V ialah pantulan pada garis X sama dengan 1. Okey, saya padam dulu. Agak confused tadi. Okey, pantulan pada garis X sama dengan 1, X1 dekat sini. So, dia punya garis pantulan dia mesti tegak. Okey, tegak. Ini adalah garis pantulan dia. Okey, jadi T ke paksi pantulan ni jarak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi image dia pun mesti 8 di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ini T yang pertama. Kemudian kita buat W. W ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 55. Okey, tandakan pusat dulu. 5 dekat sini. 5, 5 sini. Ini 5, 5. Ambil pembaris, buat garisan dekat sini. Lawan arah jam bergerak ke sini. So, dia akan jadi G lah. G je yang ada dekat sini. Okey, jarak sini ialah 1, 2, 3, 4, 1, 2. So, sini pun sama juga 1, 2, 3, 4, 1, 2. Okey. So, jawapan untuk WB adalah G. Boleh ke tak ni? Faham ke tak ni? Tak faham bagi tahu. Okey, kita tengok yang B pula. Okey, yang saya padam dulu yang ini. Okey, B diberi H ialah image. Okey, H ini ialah image. Bagi satu titik dia bawa transformasi UV. Tentukan titik itu. Maksudnya kat ini dia bagi image, dia suruh cari objek. Okey, objek ikut transformasi UV. U dengan V. So kalau UV, U dia akan jadi apa kalau kita balikkan? U terbalik jadi apa? Jadi apa? U terbalik. Kau boleh jawab cepat last ni. Negatif 4 dengan 1 eh? 4 akan jadi negatif 4. Negatif 1 akan jadi 1. Okey, jangan ubah kedudukan hanya ubah tanda negatif positif je.
Okay, jadi V pantulan pada garis X1, pantulan tak terjejas apa-apa Okay, so biarkan dia pantulan sebab tu nak UV je kan. So tengok UV je lah, W tak payah tengok lah. Okay, kalau ada W, lawan ni akan jadi ikut arah jam. Okay, so sekarang kalau nak cari objek, kita buat U dulu, baru V. Okay, kita buat U dulu. U ialah translasi negatif 4, 1. So negatif 4 bergerak ke kiri. 1, 2, 3, 4. 1 naik atas. Okay, sini titik dia. Okay, H yang pertama kat sini. So H yang kedua V. V pantulan pada garis X sama dengan 1. Garisan dia ini. Okay, ini garisan dia. Okay, so pantulan ikut jarak ini, yang image yang baru ni dengan pasir pantulan jarak dia 3, 1, 2, 3. Jadi image pun 1, 2, 3. So kita dapat jawapan dia D. Okay, so B ni jawapannya adalah D. Boleh? Dah habis dah ni. Okay, untuk hari ni sampai sini je. Ada soalan, apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Saya nak tengok nama Ada soalan tanya Okay, Umi. Ada tak yang guna nama orang lain? Cik, nama Suran kat mana Ada tak nama Suran? Ada Suran, ada Chloe, ada. Tak lagi yang tak guna Muhammad Farhan. Jangan saya tengok nama Muhammad Farhan. Ada, okey. Okey, dah. Semua ada 26. Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, awak buat latihan. Latihan dalam buku kerja. Saya stop recording sekejap.